أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah, dengan kesihatan dan keselamatan yang diberikan, dapat kita meneruskan agenda pengajian ini. InsyaAllah ya, diberi rahmat, keberkatan dan juga ilmu dan amal, insyaAllah. Baik, kita masuk muka surat 520. Kita terus kepada tajuk barulah. Ada sikit lagi sebelum tu. Kepulangan Ja'far ibnu Abu Talib daripada Habsyah. Ja'far ibnu Abu Talib. Jadi Ja'far ni siapa? Ja'far ni adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib, Abu Talib. Jadi anak kepada Abu Talib. Abu Talib itu bapa saudara Nabi. Jadi Ja'far ni sepupu Nabi. Dia adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Masa berlakunya hijrah ke Habsyah, dialah yang memimpin rombongan ke Habsyah. Gitu. Ya. Jadi Ja'far ni pernah satu ketika Nabi cerita bahawa wajah Ja'far ni seiras dengan wajah adalah, saya pun lupa apa yang Nabi sebut, tapi dia kata serupa. Jadi Ja'far ni gembira. Bila Ja'far ni gembira, dia sebut dengan alhamdulillah sambil-sambil dia menari, melompat lah. Macam kita lah, Din, syabas lah, dapat bonus 2 bulan. Ya betul, serius, lompat-lompat dah, alhamdulillah. Lompat-lompat dengan cara TikTok atau apa ke. Jadi kerana itulah ada ulama-ulama, terutamanya di Turki, dia ada tarikat-tarikat, maknanya menyebut dan berzikir dengan cara menari-nari. Batu di Turki tu kan, dia ada macam pakai jubah, dia pusing sampai ya jubah tu kembang. Salah satunya dia ambil daripada riwayat Ja'far ni lah. Ja'far gembira sehingga kan dia bertasbih, bertahmid pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lompat. Sebagai tanda kegembiraan. Maka sebab tu ada tarikat-tarikat yang berzikir melompat-lompat, menari-nari. Dia ada asas dia dah, ada asal. Sebab tu kita tengok di Timur Tengah, di Turki, di Bukhari dan sebagainya, mereka ada tarikat yang menari-nari. Cuma di tempat kita ni, orang kata janggal sikit lah, sebab tak ada masuk sebelum tu lagi. Kita baru kenal tasawuf, tarikat ni baru berapa dekat ni je. Gitu. Jadi bila orang masuk kat Malaysia ni, dia akan jadi pelik lah, menyebabkan orang pandang serong dan pandang pelik, yang menyebabkan fitnah pula. Ya, yang berkaitan tentang hu tu pun berapa ramai yang menolak.
Ya, zikihu. Gitu. Baik. Tibalah Ja'far ibnu Abu Talib daripada Habsyah. Habsyah ni Afrika. Dia raja dia Habsyi. Raja Habsyi. Itu gelaran pada raja mereka, Habsyi. Apa dia? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bawah hujung Afrika tu, Utopia lebih kurang gitulah. Jadi masa peringkat hijrah pertama Nabi suruh pergi ke sana. Sebab raja dia tu adalah Kristian. Rakyat dia banyak Kristian. Jadi mereka menerima rombongan daripada Madinah daripada Mekah ketika itu. Dan Ja'far dan para sahabat yang lain bernaung di sana. Dan mereka boleh hidup dan tidak diganggu. Dan Raja Habsyah ni masuk Islam. Tetapi tidak declarekan. Sebab takut menteri-menteri rakyat-rakyatnya memberontak. Sehinggalah dia mati dalam Islam. Yang hanya Rasulullah tahu. Bila dia wafat, Rasulullah solat gaib kepadanya. Begitu. Jadi dia kata Ja'far ibn Abu Talib dari Habsyah tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di Khaybar. Jadi masa berlakunya pembukaan Khaybar, Rasul lagi gempur Khaybar ni. Khaybar ni adalah kubu terakhir Yahudi di tanah Arab. Asalnya Yahudi ni dia banyak kumpulan dia, kabilah dia. Ada Qainuqa, ya, ada Yahudi Bani Nadir, Khuza'ah dan sebagainya. Hak lain ni telah contohnya Qainuqa lebih awal lagi dihalau oleh Rasulullah. Ya, kemudian Quraizah yang terakhir. Quraizah ni hak khianat masa berlaku perang Khandaq. Dia dalam perjanjian dengan Rasulullah, ya, mengiktiraf perlembagaan piagam Madinah. Maka dia sebahagian daripada rakyat Nabi lah. Tapi bila berlakunya perang Parit ataupun Khandaq ataupun Ahzab, dia telah dikaburi ataupun telah datang, orang kata telah dipengaruhi oleh Yahudi daripada Khaybar. Ya, Khaybar ni lah merupakan penghasut utama. Dia datang ke Quraizah, dia pergi ke pemimpin Arab Mekah. Kemudian dia pergi jumpa pula kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah untuk bersatu menentang Rasulullah di Madinah. Tetapi Ahzab ni gagal. Sebab apa gagal? Bukan kerana bertempur. Mereka tak sempat bertempur. Kerana Nabi mengambil pendekatan defensif. Buat parit. Tak, mereka tak dapat nak menyembarangi. Akhir sekali lama mereka mengepung. Dekat sebulan. Kemudian Allah Ta'ala datangkan bantuan merupakan taufan ribut kencang. Menyebabkan habis pembekalan mereka dan mereka hilang semangat. Pada masa yang sama berlaku huru-hara. Nabi menggerakkan perang saraf. Ada di antara pimpinan Yahudi yang bersekutu yang nak beri khidmat. Maka Nabi benarkan, maka dialah pergi kacau. Dia pecahkan perang saraf. Maka antara pimpinan-pimpinan yang duduk dalam Ahzab tu bersekata dan tidak bersatu. Akhir sekali mereka hilang. Tambah pula dengan ribut taufan, menyebabkan mereka hilang semangat. Akhir sekali mereka balik, tak sempat nak berperang. Dikira menang lah. Ya, kumpulan Islam ni menang dari sudut sarafnya. Begitu. Jadi mana-mana Yahudi, ya, yang lari kemudiannya dia pergi ke Khaybar. Pergi ke Khaybar dan mereka berkubu di situ. Dan Khaybar ni ada tanah yang subur. Dan mereka buat kubu-kubunya.
Sekarang pun masih ada lagi peninggalan-peninggalan bata-bata yang dijadikan kubu. Tapi kita jaranglah kalau pergi Madinah, pergi ke Khaybar ni. Ya. Jadi tak pergi pun tak apa. Kita pergi ke Masjid Quba. Ya, tu Masjid Quba ni masjid yang Nabi sentiasa pergi. Setiap hari Sabtu Nabi pergi. Ya, setiap hari Sabtu Nabi pergi. Sebab dia adalah masjid pertama dalam Islam setelah hijrah. Betul tak? Masjid pertama yang pada zaman Nabi bina Masjid Quba. Dah. Lepas tu barulah Nabi bergerak pergi ke perkampungan Bani Salim. Kemudian Nabi dirikan solat Jumaat pertama di situ. Kemudian barulah Nabi sampai ke Madinah. Nabi beli tanah anak yatim. Dan di situ ada perkuburan Yahudi lama. Dikoreknya kubur tu, kemudian didirikan Masjid An-Nubuwah Al-Munawwarah yang ada sekarang ni. Begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau tak pergi ke Khaybar pun tak apa. Sebab dia tempat Yahudi. Gitu. Tapi kalau orang yang nak menjejaki sejarah, boleh pergi, tak jadi masalah. Gitu ya. Jadi di situ ada beberapa kubu-kubu yang utuh dan kukuh. Jadi dapat beberapa kubu telah dimenangi dan dapat ditawan oleh tentera Islam. Di saat itulah Ja'far pun datang tiba. Jadi orang pun confused. Nabi ni gembira kerana Ja'far balik ke ataupun kerana kemenangan di Khaybar. Orang kata apa ya? Gembira tu bertumpuk-tumpuk, bukan bertumpuk, apa ni, berlapis-lapis lah. Gembira lah tak? Kita ni kadang-kadang dapat bonus, bonus hari raya. Dapat, contohlah, isteri lahirkan anak, gembira juga. Ataupun dapat peluang kerja baru ke. Jadi, bertambah-tambah kegembiraan itu. Jadi ada mengatakan, tak pasti manakah yang paling menggembirakan Nabi. Kemenangan di Khaybar ke, ataupun kepulangan Ja'far bin Abi Talib. Nabi gembiralah sepupu dia ni balik dengan selamat. Merupakan di antara orang yang peneroka Islam yang menyelamatkan kumpulan pertama pergi ke Habasyah. Begitu. Kemudian dia sebut 16 orang lelaki dan seorang wanita bersama Ja'far ikut serta. 16 orang je delegasi dia. Ya, 16 lelaki dan seorang perempuan. Bersama mereka satu kumpulan lain yang tinggal di Yaman. Ya, bersama mereka ada satu kumpulan lain yang tinggal di Yaman. Ikut serta. Dia ada seorang lagi yang pergi masa rombongan Ja'far ni. Ya, suami kepada apa, tak lupa je. Tapi dia murtad. Dia murtad. Itu dia. Kepada mereka juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian harta rampasan Khaybar itu. Tak. Jadi sebab apa? Sebab Ja'far ni dia dah berusaha nak menyelamatkan Islam, lari ke Habasyah kerana nak memperjuangkan Islam. Balik-balik kebetulan pula kemenangan di Khaybar. Nabi agihkan juga kepada mereka ni. Walaupun mereka tak ikut serta, tapi mereka berada di medan perang. Masa perang tu tak ada, tapi datang pada waktu duduk di medan perang, dapat juga rampasan Khaybar itu. Setelah meminta izin daripada orang-orang muslimin. Maknanya mereka sebenarnya tak berhak, tapi Nabi minta izin untuk berkongsi bersama kerana mereka telah berkorban untuk menyelamatkan Islam peringkat awal. Maka sahabat-sahabat lain tak jadi masalah, berkongsi, maka mereka izinkan, barulah Nabi bagi. Ni dia, ya. Kata Ibn Hisham,
tak kala tibanya Ja'far kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda terus mengucup dahinya dan memeluknya. Kata Rasulullah, tidak dapat aku hendak menentukan kegembiraanku ini, sama ada kerana kemenangan di Khaybar ataupun kerana ketibaan Ja'far. Oh, Nabi sendiri confused. Gembira belaka ni. Menang tu kemuncak lah tu. Sebab apa kemuncak? Sebab Khaybar ni last kali kubu Yahudi. Lepas tu Yahudi tak ada tuan-tuan. Lepas tu tak ada lah di tanah Arab. Dia lari tempat lain dah. Tak. Adanya Islam lah, yang bangsa Yahudi yang masuk Islam tu je lah. Lain tak ada. Tapi sekarang ni di kota Mekah, Madinah memang tak ada orang kafir lah. Tapi di Jeddah ke apa tu, itu ada lah. Tak. Jadi tak boleh masuk lah. Diharamkan masuk. Jadi gembira. Sebab Yahudi ni adalah musuh ya yang utama dalam Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ihdinas siratal mustaqim, berilah tunjukkanlah jalan, hidayahkanlah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mana siratal mustaqim? Sayyidina Ali kata, ihdinas siratal mustaqim, yakni Al-Quranul Karim. Mengikut petunjuk Al-Quranul Karim. Mengikut tunjuk Al-Quran Karim ialah Islam lah. Maknanya ada yang menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu Islam ataupun petunjuk Al-Quranul Karim. Maknanya kalau kita nak mendapat petunjuk tidak menggunakan Al-Quranul Karim, maka dia tak akan dapat melalui titian sirat, jalan yang lurus yang sampai kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Iaitu alladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang telah diberi nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat petunjuk, hidayah, Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, iaitu jalan Yahudi, dan juga bukan jalan yang sesat, iaitu jalan Nasara. Yahudi ni dimurkai sebab apa? Sebab dia tahu buruk baik, syurga neraka, Islam benar ke tak benar, dia tahu. Tapi dia menafikan ataupun dia tak nak ikut, tu dia panggil dimurkai. Manakala yang sesat, ghair waladdallin tu sebab apa? Sebab dia ni membabi buta, mengikut je, follow gitu. Betul ke tak betul aku tak tahu, yang penting aku ikut je. Dia ikut je Yahudi. Yang gitu ya. Jadi kita nak dapat hidayah, jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasara. Ya, jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasara. Tapi hari ni ramai hak ikut Yahudi dan Nasara. Jadi Nabi kucup dahi dan peluk. Jadi kucup dahi dan peluk ni sunnah Nabi. Tapi bukan tiap-tiap hari. Patang jumpa cium, peluk. Patang jumpa cium, peluk. Bukan begitu. Dia kita sunnah Nabi ni maknanya cium dan peluk ni bila lama sekali tak jumpa. Ada. Kalau hari-hari jumpa tak payah duk cium lah. Apa keheh kau ni? Dak peluk bukan main lagi. Dak peluk. Dia maknanya kita kata dah berpisah lama dah. Berpisah lama dah. Berpuluh tahun baru jumpa, reunion. Kata reunion dengan kawan-kawan. Bila dah habis universiti, bila habis lama dah. Buatlah reunion. Dah belasan tahun baru jumpa balik. Pakat dah ada anak cucu dah. Masa tu bolehlah peluk, cium. Ya. Cium dahi je lah, jangan cium dah lain pula. Jangan lebih pula. Jadi itulah sunnahnya. Bukan maknanya tiap-tiap hari jumpa nak cium je. Tak, itu bukan sunnah dia. Kita ni pantang jumpa nak cium peluk. Tak, itu terlebih pula. Ya. Dan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat pulang ke Madinah, dilantiknya seorang Ansar menjadi wakil bagi menjaga hal ehwal Khaybar. Nabi lantik Amir lah. Jadi kena lantik ketua. Sebab setiap perkara ni dia kena dikawal dan diikuti. Maka Nabi lantiklah Amir dia.
supaya mengurus. Nabi kalau pergi perang, Nabi akan lantik pula pengganti Nabi di Madinah. Siapa-siapa yang akan menguruskan hal ehwal. Jangan pergi-pergi, orang yang di Madinah tu tidak ada ketua. Gitu, ya. Itu sunnah Nabi juga. Dikatakan orang itu ialah Sawad ibnu Ghazayyah dari kalangan Bani Adi. Maka dibawanya sejenis tamar yang paling baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua buah tamar di Khaybar seperti ini? Jawabnya, tidak. Wahai Rasulullah, kami akan tukarkan segantang satu sa' buah tamar ini dengan 2 atau 3 gantang buah tamar yang lain. Nak nunjukkan dia ni grit yang sedap, yang enak, yang bermutu tinggi. Satu sa' dia ditukar dengan 3 sa' yang lain. Gambaran mahal dia ni. Ya, macam tamar ajwa lah. Ajwa tak? Tamar Rasulullah, kurma Rasulullah. Jadi kurma-kurma yang ditanam di Madinah ni ada khasiat dia. Antaranya ialah untuk menawarkan sihir. Jadi sihir itu jadi tawar. Apa sahaja kurma yang ada di Madinah, yang ditanam di bumi Madinah. Tapi yang paling bagus ke ajwa lah. Ya, orang panggil kurma Rasulullah. Yang paling baik. Tak mahal, sekilo dia pun mahal, RM80. Ada yang RM100 pun ada. Jadi gambaran dia berkhasiat dan sedap dan sebagainya. Jadi tak boleh beli banyak, tuan-tuan. Walaupun dia berkhasiat, kalau terlalu banyak sangat beli, dia akan menjejaskan kepala kita jadi botak. Sebab apa botak? Sebab mahal. Pening nak beli dah. Sekilo biasa orang balik sekilo RM80. Tak? Kalau 2 kilo, 3 kilo, botak kepala. Tak? Beli hak murah-murah pun tak apa. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan buat begitu, jualkan semuanya. Ambil wang, belikan buah tamar yang baik itu lagi. Jadi Nabi suruh jual semua buah, dapat duit beli tamar tadi. Tamar yang bermutu tadi. Memanglah Yahudi ni tak nak tinggalkan Khaybar. Sebab tu mereka minta izin dengan Rasulullah nak duduk di Khaybar, mengusahakan tanaman-tanaman mereka. Ya. Tetapi diberikan ufti lah sebagai ganti, kerana mereka telah ditawan tadi. Rasulullah benarkan lepas itulah. Ya, sebab apa? Sebab tanah dia ni subur dan menghasilkan pokok tamar yang bermutu tinggi. Bermutu tinggi. Beberapa ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Ghazwatul Khaybar dan juga kepulangan Ja'far tadi. Kita dah cerita dia tu. Maka dia ulaskan dengan beberapa pengajaran untuk diambil sebagai pengajaran dan iktibar. Barulah kita pun dapat mengambil manfaat. Bukan cerita sekadar cerita. Ya. Sebab tu dalam Quran banyak cerita. Tetapi ceritanya dia tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, maknanya tidak berlarut-larutan. Sebab dia buat mari cerita tu bukan nak suruh datangkan cerita sangat, tapi nak membatangkan pengajaran-pengajaran. Ambil pengajaran je. Dia sebab Quran ni bukan buku cerita, bukan buku novel. Betul tak? Mula-mula sekali yang harus kita sedari mengenai ghazwah, peperangan. Ya, peperangan Khaybar ini ialah memerhatikan perbezaan antara tabiat ghazwah ini dengan ghazwah-ghazwah yang lepas yang telah kita saksikan. Jadi ada banyak perbezaan-perbezaan. Sebab tu kita kena belajar strategi perang. Kerana itulah merupakan suatu ilmu persenjataan dan ilmu pertahanan diri dan pertahanan negara. Setiap orang kena belajar. Terlebih-lebih lagi ilmu pertahankan diri.
Sekurang-kurang juga ilmu mempertahankan daripada serangan-serangan ya syaitan. Sekarang ni banyak orang hantar 77. Ya, jadi kalau kita tak ada kekuatan, dia akan cepat terkena pada diri kita. Terkena pada diri kita. Sebab tu kita kena sentiasa berjaga-jaga. Musuh ni banyak jenis. Ya, ada jin, ada syaitan, ada orang kafir, ada munafik, ada nafsu. Tak. Jadi musuh ni banyak. Jadi kita kena prepare lah. Prepare. Salah satu tadilah pertahankan dengan ruqyah satu. Lepas tu melalui ya ilmu-ilmu mempertahankan diri. Itu pun juga wajib kita belajar. Ya, wajib kita belajar. Supaya bila berlaku apa-apa tentangan, peperangan ke apa ke, ya kita sudah standby. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabarlah kamu dan pertahankanlah, perteguhkanlah kesabaran. Warabitu, dan bersiap siagalah di sempadan-sempadan. Mana kena siap siaga sentiasa. Warabitu, kena sentiasa murabitah. Ya, bersiap siaga. Jangan musuh datang, kita hanya menyerahkan batang tubuh je. Tu. Ya, jangan. Kita kena lawan. Adapun ghazwah-ghazwah ataupun peperangan-peperangan yang terdahulu daripada ghazwah Badar, Khaybar ini semuanya berlaku di atas sebab-sebab pertahanan. Ya, defensif, berbentuk bertahan je. Bertahan je. Bukan menyerang, bertahan je. Ya, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, bertahan je. Dia bukan menyerang, dia bertahan. Tak, maknanya kafir Quraisy yang datang. Tak, datang ke Khaybar, bukan, datang ke Badar, datang ke Uhud, datang ke perang Ahzab, betul tak? Tapi dalam perang Khaybar, Nabi yang pergi. Ya, Nabi yang pergi. Kepung. Nabi pergi kepung. Tanpa pemberitahuan. Tanpa diberi pengetahuan. Ada masa-masa perang tak perlu diberitahu. Dia ada teknik-teknik dia. Bukan semua ya perang perlu diberitahu. Jadi perang Khaybar ni Nabi tak info. Ya, pergi serang hendak begitu ya. Sebab apa? Sebab Yahudi ni dah lancarkan perang daripada awal lagi. Dia yang lancarkan perang masa perang Khandaq. Tak, dia yang jadi pelopor. Jadi tak perlu bagi tahulah, sebab mereka ni dah kira sebagai musuh. Yang orang kata musuh legenda ataupun musuh yang awal lagi. Jadi tak perlu, sebab mereka ni telah lama dah menyerang Islam. Kalau contoh kita nak pergi buka negara-negara tertentu, maka dia hantar wakil dulu. Dia hantar wakil dulu. Ya, Nabi hantar wakil dulu. Para sahabat hantar wakil dulu. Bincang. Nak perang, nak bayar jizyah, nak berdamai. Tak. Nak peluk Islam. Dia bagi dulu. Tak. Dia bagi dulu. Sebab mereka ni tak pernah serang dan tak pernah menjadi musuh. Tak. Cuma kita nak bebaskan mereka daripada jahiliah. Jadi diberikan warning dulu. Tapi Yahudi ni tak boleh warning sebab mereka dah mulakan perang. Ya, mereka dah mulakan menjadi proses ataupun provokasi dan juga menjadi pengkhianat-pengkhianat dalam memusuhi Islam dari sejak daripada awal lagi. Jadi tak perlu dah. Kira mereka ni sudah ya, orang kata sudah telah orang kata memukul gendang dah untuk berperang daripada awal lagi. Jadi tak perlu nak bagi info awal. Jadi Nabi pergi serang Khandaq terus. Gitu. Jadi dia kata orang-orang muslimin terpaksa mempertahankan kewujudan mereka dengan mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh, seperti yang telah anda maklum daripada keterangan
sebab ghazwah itu berlaku. Tetapi Ghazwatul Khaybar ini merupakan ghazwah yang pertama setelah peristiwa serangan ke atas Yahudi Bani Quraizah dan Sulh Hudaibiyah. Dah. Jadi Nabi pergi serang. Lepas daripada Khaybar, lepas daripada pada Ahzab, Nabi pergi serang Quraizah. Sebab Quraizah Nabi serang tu muka adalah siri yang bersambung daripada perang Ahzab tu. Jadi dia kira dalam satu masa lah. Jadi Khaybar ni masa yang lain pula. Tapi Nabi pergi serang tanpa pemberitahuan dan juga atas konsep serangan, bukan pertahanan. Gitu ya. Ghazwah ini berlainan pula kedudukannya, berlainan pada jauharnya daripada ghazwah-ghazwah sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahawa dakwah Islamiah sudah memasuki marhalah baru sesudah Sulh Hudaibiyah. Sesudah perjanjian Hudaibiyah. Sebenarnya perjanjian Hudaibiyah itulah sebenarnya merupakan titik-titik kepada pembukaan kota Mekah dan kemenangan Islam. Itu politik perjanjian yang hebat. Sebab tu kita kena belajar macam mana nak perjanjian dengan orang kafir ni. Sebab orang kafir ni macam zaman penjajah masuk lah. Dia buat perjanjian Pangkor lah, perjanjian tu lah, perjanjian ni, semua menang dia belaka. Ya. Dia dapat kuasai banyak benda. Mungkin masa tu kita tak pandai politik dari sudut apa yang mereka sedang rancangkan. Dah. Gitu. Jadi daripada Hudaibiyah tu berlaku gencatan senjata. Kerana berlakunya gencatan senjata itulah menyebabkan kaum kafir Quraisy Mekah tak boleh berperang. Mereka tak boleh bantu Yahudi. Sebab mereka tertakluk pada perjanjian Hudaibiyah. Dan masa itulah Nabi nak menghapuskan segala musuh-musuh. Orang panggil musuh apa tu? Ya. Musuh apa ayat dia? Musuh lama dia lah. Tak. Yang jadi tali barut yang selama ni. Nabi nak hapuskan. Setelah mana kafir Quraisy sudah mengikat perjanjian, mereka tak boleh masuk campur. Maknanya kekuatan musuh-musuh yang ada tu menjadi lemah. Masa ni lah nak dihapuskan. Jangan biar lama. Kalau biar lama dia akan tumbuh dan dia akan menghancurkan kekuatan Islam. Jadi cepat-cepat dalam masa 10 tahun ni. Ya, setelah perjanjian Hudaibiyah. Gitu. Musuh-musuh ni jangan dibiarkan lama. Kena cepat-cepat kita hapuskan. Gitu. Ya, jadi Nabi cepat-cepat selepas daripada Hudaibiyah tu, ya, maka Nabi hancurkan satu demi satu kabilah yang nak menentang kerajaan Madinah. Kita dah belajar sebelum ni. Yang terakhir ni Khaybar lah. Ya, Khaybar ni. Kubu terakhir puak-puak Yahudi. Ghazwah Khaybar ini adalah ghazwah atau serangan pertama yang dimulakan oleh Rasulullah. Ya, Nabi menggunakan marhalah yang baru, ialah penyerangan. Ya, serang. Diserangnya dengan mengejut ke atas orang Yahudi yang bermaustatin di bumi Khaybar. Bukan orang-orang Yahudi itu yang memulakan sebarang peperangan dan pertempuran. Jadi macam Palestin dengan Yahudi sekarang dah. Mereka dah tak perlu dah nak pergi declare, nak pergi bagi tahu hari sekian-sekian kami nak serang. Sebab ya daripada tradisi lagi mereka dah perang sejak daripada tahun 49. Perang je. Pantang bulan Ramadan, ujung-ujung Ramadan, Yahudi pergi serang kat Masjidil Aqsa. Berapa ramai orang mati ditembak dan sebagainya. Jadi Yahudi ni dah lama dah kita declare ataupun kita isytiharkan perang dengan Yahudi. Sampai ke hadis Nabi kata, ya, pasti kita akan menang berlawan dengan Yahudi. Maknanya setiap masa, sepanjang masa, selagi mana mereka menjajah bumi Islam itu.
Jadi itu juga iktibar kita kena ambil, bahawa orang Islam ni jangan alpa dan jangan mengenepikan masalah siasah dan politik negara. Orang Palestin dia biarkan politik negara. Akhir sekali dikuasai oleh Yahudi, akhirnya mereka ditendang daripada negara sendiri, menjadi pelarian di negara mereka sendiri. Kerana orang bangsa Arab menjual harta-harta dan tanah-tanah mereka dan tak menghiraukan masalah politik, masalah kekuasaan, sehingga kan akhirnya Yahudi daripada seluruh dunia datang membanjiri tanah Palestin. Akhir sekali mereka menguasai, dan last sekali bangsa Arab terkeluar. Dan inilah bahana kalau kita ni tak main politik. Tak main politik. Politik maksudnya politik Islam. Kalau kita biarkan ahli politik tanpa Islam, itu yang dipanggil politik kucak-kacik, politik rasuah, politik penghasut, mengadu domba, maki hamun. Tetapi kalaulah politik itu orang kata diberi adab dan akhlak dengan Islam, maka lahirlah politik Islam yang mulia, politik Islam yang diasaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab Nabi ni pemimpin. Daripada dia pergi hijrah dan dia mati menjadi seorang pemimpin negara. Dia yang memerintah. Jadi politik itu terlalu hampir dengan Islam. Sentiasa. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah Al-Mulk, surah Al-Kerajaan. Qulillahul malikul mulk ila akhir tu ayat dah lupa dah. Jadi maknanya kita tak boleh nak menyisih. Tanpa dengan kita menyisih sebenarnya masa zaman penjajah-penjajah, mereka tak benarkan bercakap tentang politik. Sebab kalau cakap politik maknanya menentang mereka. Belanda di Indonesia, Inggeris di Malaysia, di Malaya. Tapi bila hari ni sekarang ni pun tak dibenarkan, menunjukkan bahawa mereka membawa dasar-dasar, dasar-dasar penjajah gitu. Adapun sebabnya yang tunggal ialah kerana berdakwah mengajak orang-orang Yahudi kepada Islam. Jadi dia punya objektif dia, Islam kalau menyerang bukan dia bunuh. Dia bukan pergi tembak, pergi pancung orang ikut suka hati, tak. Target dia ialah dakwah. Target dia ya dakwah. Sebab tu masa zaman pembukaan kota Mekah, Nabi bagi peluang. Siapa yang pergi berlindung di rumah Abu Jahal, Abu Sufyan, dia akan bebas. Siapa yang berlindung di Masjidil Haram, dia aman. Maknanya Nabi bukanlah buka kota Mekah untuk membalas dendam. Sebab tu Nabi kata al-yaum yaumul marhumah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Bukan hari untuk melepaskan kebencian dan permusuhan. Cuma ada 2, 3, 4 orang saja yang Nabi tangkap dan pancung, sebab dia menjadi kepala pengat, musuh yang utama. Hak lain-lain Nabi bebaskan. Gitu ya. Jadi apa-apa pun tuan-tuan ialah dakwah. Islam ni hidup dengan dakwah. Kalau tak ada dakwah, tidak ada roh. Saya dah katakan sebelum ni bahawa setiap tindakan kita ni kena ada dakwah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita belajar kitab tauhid ke, tasawuf ke, fiqh ke, sekadar nak menghabiskan silibus, tak ada apa. Tidak ada timbul apa-apa roh. Tapi kita mengajar, kita lihat kepada siapa yang mengajar, metodologi yang dia ajar, dan apakah roh ajaran dia itu. Antaranya ialah dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, untuk membawa kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itulah roh dia. Kenapa belajar ni? Nak laksanakan kebaikan, ma'ruf. Dan sebesar-besar ma'ruf ialah kalimah la ilaha illallah, menegakkan Islam di atas muka bumi. Dan amal nahi mungkar, segala kejahatan, maksiat dan sebesar-besar kemungkaran itu ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang kena ada nilai dakwah itu.
Maka bergerak daripada itulah, barulah kita datang ke masjid, kita pergi ke pejabat, kita mencari rezeki, kita membina keluarga, melahirkan anak-anak, semuanya di atas dasar dakwah. Ya, di atas dasar dakwah. Jangan tidak ada benda langsung. Ya. Sebab tu bila kita kata nak mendidik anak, biar anak-anak kita melahir dengan nilai dakwah, maka sudah pasti kita akan cari sekolah, tempat institusi yang melahirkan pendakwah-pendakwah. Tak. Jangan sekadar saja-saja begitu, tidak. Biar ada nilai dakwah, barulah melahirkan kata ruh dalam Islam. Ya, ruh Islam itu. Nabi kahwin pun kerana dakwah. Tak. Nabi kahwin dengan sebelum ni disebut Safiyah bin Huyai, anak kepada pemimpin Yahudi. Lepas Allah Nabi tawan pemimpin Yahudi ni, Nabi kahwin pula dengan Sufiyah. Bukan saja-saja nak kahwin. Kahwin tu kerana dakwah. Bila kahwin Sufiyah, maka pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain turut masuk Islam. Gitu. Tak. Jadi kalau contohlah tuan-tuan, kita ni ada perkampungan orang asli, ada orang bukan Islam di kalangan kita. Antara cara dakwah paling utama dan paling mudah, kahwin je. Nak pergi dakwah, kita tak apa nak pandai. Kahwin je. Tak. Dengan kahwin tu kita telah menyelamatkan satu akidah. Tak. Ramai orang-orang Cina dia pergi ke perkampungan orang asli, Pulau Keri ke apa, dia kahwin dengan orang asli. Lala dapat tanah kat dia. Cerdik dia jugalah. Banyak tanah dia dapat. Tak. Dia masuk ke Sabah Sarawak, orang asli. Tak. Dia kahwin dengan perempuan tu, lala dia dapat tanah, dia dapat banyak. Tak. Jadi kita ni tak nak begitu. Jadi buatlah. Ya, dakwah-dakwah yang mudah. Itu paling mudah lah tu, dakwah paling mudah. Dakwah dengan perkahwinan. Dakwah melalui perniagaan, boleh. Dakwah melalui apa lagi? Kesenian, boleh. Dulu kata wali-wali Songo, dia pergi berdakwah ke Sumatera, ke mana-mana dengan cara, ada cara kesenian-kesenian. Dia masuk melalui kesenian-kesenian. Kalau kita kata hak ni suka dikir barat, bagi dikir barat. Tapi cara dikir barat yang digubah dengan ruh Islam. Tak? Gitu. Jadi jangan lupa setiap gerak kerja kita ialah dakwah. Barulah Islam tu berperanan. Kan dia nak letih tak? Arah ke agensi agama saja nak tebarkan dakwah, kita tak nak. Akhir sekali susah nak naik Islam. Jadi semua bergerak atas nilai dakwah. Adapun sebabnya yang tunggal ialah kerana berdakwah mengajak orang-orang Yahudi kepada Islam. Contoh tuan-tuan balik kampung raya dah. Bila balik kampung, time sambut raya, saya pergi ziarah, tunjukkan dakwah. Tiap-tiap malam ada pengajian sini. Itulah masanya kita nak berdakwah. Time azan berkumandang, kita sibuk pergi masjid surau. Orang kata, oh baguslah orang-orang ni balik. Tak, masjid penuh. Jadi orang kampung setempat pun jadi segan silu pergi pergi berjemaah. Tu dakwah. Dakwah. Balik tengok sepupu sepapan kita tidur ataupun bergaul, kita tunjuk cara pemakaian, pergaulan, ya, dakwah secara kata secara halus, ya, secara halus. Di samping memerangi kekufuran, dia pertama kerana dakwah, yang kedua kerana memerangi kekufuran dan kedegilan mereka daripada menerima yang hak. Memang Yahudi ni sejak daripada zaman Nabi Musa lagi kita tengok tak. Nabi Musa ada, Nabi Harun ada, boleh dia pergi sembah, ya, anak lembu yang dibuat daripada emas. Musa As-Samiri. Nama dia Musa As-Samiri. Dia pergi minta emas dengan puak-puak Yahudi yang lain. Kemudian digubah-gubah jadilah anak lembu, patung anak lembu. Lepas tu patung tu boleh bergerak. Nyembahkan Yahudi jadi teruja. Alah mereka sembah anak patung tu. Tak? Wallahu ta'ala. Ada yang mengatakan Musa As-Samiri inilah antaranya merupakan Dajjal.
Yang telah lahir ketika sebelum tu lagi lah. Ya. Kemudian dia lari pergi ke benua Amerika. Musa ya Samiri ni. Tu yang lekat nama Uncle Sam Samiri. Ada. Batu tengok-tengok dekat duit dolar Amerika tu ada piramid, ada mata sebiji. Sebab pelopor dia daripada bangsa Yahudi. Daripada bangsa Yahudi ni hak lahir keturunan Dajjal. Gitu. Mereka pergi tu bawa dia punya dakwah dia. Ke mana mereka pergi? Ya, berterusan. Gitu ya. Mengajak mereka yang dipenuhi dadanya dengan dengki dan sakit hati yang semarak panasnya terhadap dakwah yang benar. Memang mereka ni berdendam. Dendam kesumat mereka ni terlalu dalam. Ya. Mereka ni memang tak boleh terima Islam. Pelik sungguh. Sebab sampai Nabi duduk di Khaybar tu seorang perempuan. Ya. Nama Zainab. Ada. Dia masakkan kambing. Dia tanya bahagian mana yang paling Nabi suka. Nabi suka di antara kaki dan paha tu. Situ sedap. Jadi dia letaknya racun yang banyak. Dan dihidang pada Rasulullah. Sampai macam tu mereka ni. Benci pada Rasulullah dan Islam. Dengki. Ada dendam dan benci mereka pada Islam. Ya, mereka ingat Nabi akhir zaman ni akan lahir di kalangan mereka. Tiba-tiba tidak. Lahir di kalangan bangsa Arab. Memanglah dalam kitab Yarmuk mereka, apa nama kitab perjanjian mereka ni, ditulis Nabi akhir zaman lahir daripada kalangan mereka. Mereka duk syak daripada Yahudi lah. Sebab tu daripada Palestin mereka pergi ke Madinah. Sebab mereka dapat bayangan-bayangan tu akan lahir di kawasan tu. Ya, kawasan Madinah. Kawasan tempat suburnya pokok tamat. Madinah. Mereka dah baca melalui kitab-kitab mereka. Ya, telah disebut. Sebab tu mereka mengenal Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, mereka pergi. Setelah mereka berperang sesama mereka di Palestin ketika itu. Setelah kematian Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman diperintah oleh dua anak Nabi Sulaiman. Tetapi anak mereka ni lemah. Akhir sekali diperangi oleh puak Al-Jabbarin. Akhir sekali mereka dibunuh dan sebahagian mereka lari. Merata tempat pergi. Mereka lari ke Yaman, mereka lari ke Afrika, mereka lari ke mana-mana dan ada yang sebahagian mereka pergi ke Yasrib. Tu yang mereka duduk di Yasrib. Sebab mereka baca dalam kitab bahawa Nabi akhir zaman akan timbul di sana. Dan mereka kata di kalangan mereka. Mereka tak sedar masuk kalangan mereka itu keturunan daripada datuk nenek mereka sendiri. Iaitu keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Memang bangsa Arab ni anak beranak mereka juga. Sebab tu datangnya dalam sejarah dalam Al-Quran cerita Nabi Yusuf dikhianati oleh adik-beradik dia. Betul tak? Nabi Yusuf dikhianati oleh anak adik-beradik dia sehingga nak bunuh dia dan campak dalam perigi. Itu pun kerana diselamat oleh Bunyamin, adik-beradik seribu sebapa dengan Nabi Yusuf. Dia kata, kenapa nak bunuh adik-beradik? Lah daripada bunuh baik kita campak je. Tu yang campak dalam perigi. Dapat diselamatkan juga. Dok khianat tu adik-beradik. Tu gambaran bahawa Islam sekarang dikhianat oleh adik-beradik sendiri. Yahudi tu kira adik-beradik kita. Sebab apa? Sebab datang daripada keturunan yang sama. Satu, daripada Nabi Ibrahim. Betul tak? Daripada Ibrahim lahirnya Ismail, lahirnya Nabi Ishak. Daripada Ishak Nabi Yaakob. Daripada Yaakob ni lah lahirnya 12 keturunan. Salah satunya Yahuza, Yahudi. Tak? Jadi Yaakob ni, ya, Ishak dan Ismail adik-beradik. Jadi Yaakob ni anak saudara kepada Nabi Ismail. Lepas tu anak-anak Nabi Yaakob kira cucu saudara pada Nabi Ismail. Jadi bangsa Arab lahir daripada Nabi Ismail, keturunan dia. Jadi Yahudi lahir daripada keturunan Ishak. Tapi satu bapa, Nabi Ibrahim. Maknanya keturunan rumpun yang sama sebenarnya. Gitu. Tapi mereka duk faham dia lain. Tu yang mereka berdendam sampailah ke hari ni, ya. Sampai ke hari ni. Sebab tu
Israel ada hari ni, dia panggil, dia nak menguasai Israel Raya. Di mana Israel ataupun bangsa Yahudi ada dahulu, sekarang ni lah mereka nak rampas balik. Bermula daripada sungai Nil sampailah sungai Furat yang ada di Iraq. Sebab tu daripada Mesir sampai ke Iraq mereka nak tawan. Tak. Lepas tu lah satu-satu kita tengok negara-negara ni dihancurkan. Ya, Palestin dihancurkan, Syria dihancurkan, Iraq dihancurkan. Sebab apa? Sebab mereka nak tawan semua. Tempat di mana Yahudi pernah bertapak. Datuk nenek mereka pernah bertapak. Tak. Di Iran, sebab tu di Iran pokok Yahudi sajalah tu yang akan mengikuti Dajjal 70 kumpulan Yahudi, semuanya kebanyakan daripada Iran. Ya, daripada Iran. Gitu. Jadi inilah kata kedegilan dan juga kebencian mereka kepada Islam. Dakwah yang telah pun tegak sejak begitu lama dengan dalil dan kenyataannya yang jelas. Maka kerana itulah pada malam pertamanya setelah sampai ke Khaybar, dengan senyap-senyap Rasulullah bersama para pejuangnya tidur menunggu pagi. Tidak mahu mengejutkan musuh. Rasulullah SAW membiarkan hingga mereka sedar dengan kedatangannya itu untuk menyerang. Ditunggunya hingga menjelang siang. Tetapi syiar Islam tidak tersebar, ya. Tetapi tidak kedengaran azan mengajak salat. Azan adalah satu-satunya syiar Islam yang terbesar. Lalu diserangnya orang-orang Yahudi penduduk Khaybar itu. Kami telah sebutkan sebelum ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyerang ditunggunya pagi menjelang. Kalau azan sudah kedengaran, perang dihentikan. Tetapi jika tiada azan, perang dilancarkan. Nampak tu? Itu kepentingan azan. Menyelamatkan sebuah negara. Ni tiba-tiba ada orang bukan Islam mempetikan tentang masalah azan. Maknanya mereka sedang meniupkan angin perang. Ya, sebab azan itulah menyelamatkan. Masa berlakunya Nabi menghantar seorang untuk mengutip zakat. Tiba-tiba dia datang pada Rasulullah mengatakan kumpulan itu berkumpul nak membunuh dia. Itu yang timbul ayat iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu seorang fasik dengan satu berita, hendaklah diselidiki. Hampir-hampir Nabi menghantar Khalid Al-Walid, ya, mengetuai suatu delegasi perang untuk pergi perang bangsa tu yang tak nak bayar zakat. Tapi dipesan, ya, pergi tunggu dulu. Ada azan ke tak ada azan? Khalid Al-Walid tunggu waktu pagi subuh, tengok-tengok ada azan. Khalid Al-Walid tak jadi perang. Maknanya mereka ni masih Islam. Gitu. Jadi begitu juga Rasulullah nak pergi serang Yahudi ni, dengar dulu ada azan ke tak ada azan. Kalau tak ada azan, menunjukkan mereka ni memang bukan Islam. Boleh perang. Kita habiskan perang ni seminit dua ya. Bertambah lagi jelasnya sebab ini apabila anda perhatikan pada pertanyaan Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan kepadanya panji-panji perang. Apakah saya perangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita? Maknanya menjadi Islam lah. Rasulullah SAW menjawab, luluskan masuk mengikut budi bicaramu hingga sampai ke halaman mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Dan beritahu mereka apa yang wajib mereka laksanakan mengenai hak Allah. Para ulama telah mengistimbatkan banyak dalil dan hukum dari Ghazwah Khaybar ini. Kami sebutkan sebahagiannya sebagaimana berikut. Dia ada lepas ni ada beberapa fiqh-fiqh dia yang kita dapat saringkan dalam peperangan Khaybar. Jadi kita sambung ya tentang fiqhnya ataupun istimbat yang dapat kita ambil daripada peristiwa ini pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء يستجاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم